Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam Aidilfitri kepada semua pelajar teacher, dan kita bertemu lagi selepas bercuti selama 2 minggu kita ya. Diharapkan semua pelajar sentiasa dalam keadaan sihat walafiat walaupun masih dalam tempoh PKP. Okey. Jadi pada hari ini kita teruskan untuk matematik tambahan tingkatan 5. Tajuk kita nampak dekat sini tajuk kelima tapi dari segi sukatan kita bagi pelajar teacher di SMKA Ma'had Muar, ini merupakan tajuk kedua akhir. Lepas ni insya-Allah kita dah boleh speed untuk latihan kita. Okey, bercerita tentang trigonometri, sebenarnya sama ada pelajar sedar atau tidak, kita dah pernah belajar trigo dalam matematik moden tingkatan 4. Jadi sedikit ulangan dalam matematik moden tingkatan 4, sedikit ulangan dalam tajuk trigo. Teacher nak ulang balik dan saya harap pelajar tak lupa. So bila belajar trigo, pastinya ada bulatan. Sebab dalam trigo kita belajar sistem sukuan. Ini sukuan pertama, yang ini sukuan kedua, dan ini sukuan ketiga, ini sukuan keempat. Yang mana sistem sukuan ni dia mengikut putaran lawan arah jam. Ini merupakan paksi X dan ini merupakan paksi Y. Okey. Dan bacaan kita pelajar, paksi X ni yang sebelah sini teacher namakan sebagai paksi X positif. Sebelah sini paksi X negatif. Begitu juga ini paksi Y positif dan ini paksi Y negatif. Jadi dalam sistem sukuan, sudut itu bermula untuk bulatan yang mempunyai 360 darjah, dia bermula dari paksi Y positif 0 darjah dan naik ke sini 90 darjah, seterusnya 180 darjah, 270 darjah dan 390 darjah, lengkap satu putaran. Okay, ini masa form 4 ya. Jadi bahagian pertama untuk form 5 kita ialah kita nak lihat yang dinamakan sudut positif dengan sudut negatif. Okey. Jadi yang dikatakan sebagai sudut positif itu adalah sudut yang berputar, sudut positif sudut yang berputar lawan arah jam dari paksi X positif. Sini X yang positif. So sudut positif tu sudut yang bermula dari sini. Sebab 0 darjah kat sini kan, dia bermula dari sini, dia berputar lawan arah jam. Itu sudut positif. Manakala sudut negatif sudut yang berputar ikut arah jam. Ikut arah jam, tapi mesti bermula pada paksi X yang positif. Ini paksi X kita, jadi dia mesti mula dari sini juga sebab 0 darjahnya di sini. Tapi dia berputar begini. Okey, so bahagian pertama kita nak kenal pasti sudut positif dan negatif. So kita rujuk kat sini latihan. Okey, latihan ni dia minta pertama tentukan sukuan. Tentukan sukuan bagi setiap sudut theta dan nyatakan sudut tirus yang sepadan. Sudut tirus yang sepadan. Jadi pelajar kena ingat balik apa maksud sudut tirus ya. Apa dia sudut tirus?
Okey, sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Kalau sudut cakar, sudut yang lebih daripada 90 dan kurang daripada 180. Dan kita ada sudut reflect. Sudut reflect pula sudut yang lebih daripada 180 tapi kurang daripada 360. Kan? Dan dalam sistem sukuan, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Jadi sukuan pertama adalah tempat sudut tirus. Harap boleh nampak warna merah ni. Yang ni sudut cakar dan sudut reflect tu di sini, di sukuan ketiga dan sukuan keempat. Jadi pelajar kena alert. Okey, teacher lukis sekali lagi. Dalam trigonometri ni pelajar kena faham maksud. Saya gunakan istilah sudut butterfly, sudut rama-rama. Sebab dalam trigonometri ni sudut yang kita nak tengok ialah sudut tirus tu. Sudut butterfly ni merujuk kepada sudut tirus. Okey, kalau ini sukuan pertama, jejari. Dan biasanya kita akan buat begini untuk segitiga kan. Jadi dia merujuk sudut tirus tu di situ, dekat sukuan pertama. Kalau sukuan kedua, kalau dia nak tanyalah sudut yang dia nak tengok mesti sudut dekat dalam ni, sudut tirus atau sudut sepadan atau sudut butterfly. Sudut sukuan ketiga, kalau ada mana-mana lah garisan, kita rujuk kat sini. Dan ini sukuan keempat. Ni. Nampak tak tu dia membentuk bentuk rama-rama. So kita akan rujuk sudut butterfly, kita akan rujuk sudut tirus, ataupun kita nak istilah sudut sepadan. Mesti rujuk kepada sudut butterfly. Sudut butterfly. Okey, kita pergi latihan. So latihan pertama dia minta pertama tentukan sukuan, kemudian nyatakan sudut tirus yang sepadan. Soalan pertama, 215 negatif atau positif? Negatif. Saya suka lukis sudut. Okey. Sudut positif. So sudut positif dia akan berputar dari sini lawan arah jam. Sudut ni berada di sukuan ke 3. Sini. Letak je sebarang garisan. Yang pastinya sudutnya macam ni kan. Dari sini kosong sampai sini 215. Okey, jadi jawapan yang pertama dia berada di sukuan ketiga. Tapi soalan seterusnya dia nak sudut sepadan atau sudut tirus. Okey, sudut tirusnya sebab dia jatuh dekat sukuan ketiga, pelajar tengok konsep sudut butterfly tu. So pelajar tengok yang ni je. Jadi kalau dia berada di sukuan ketiga, nak cari sudut sepadan adalah 215 darjah tolak dengan 180 darjah. So pelajar dapat 35 darjah. Kan? Okey, mana pelajar yang boleh nampak, dekat sini ada rumusan dia macam mana nak cari sudut. Tapi kalau faham konsep, dah boleh teruskan. Okey, 315 sudut positif. Teacher suka lukis sukuan. 315 sudut positif mesti bermula dari paksi X positif dan melawan arah jam sampai sukuan keempat. Kan? Sebab kat sini 270. So, inilah 315. Jadi jawapan pertama 315 berada di sukuan keempat. Tapi seterusnya dia nak sudut tirus. Again class, sudut tirus mesti merujuk kepada sudut butterfly. Jadi dia punya sudut sepadan atau sudut tirusnya, sebab dia berada di sukuan keempat, dia mesti 360 darjah tolak dengan 315. Pelajar akan dapat 45 darjah. Okey, yang ni
ada negatif 4/5 pi. Okey, pelajar tengok 4/5 pi ni sama dengan 4/5 pi berapa? Pi adalah 180 darjah. Kalau 2 pi adalah 360 darjah. Okey, jadi pelajar akan dapat berapa darjah kat situ? 144 darjah. Tapi ingat dia negatif. Bila dia negatif, sudut negatif tetap bermula pada paksi X positif, tapi dia berputar arah jam. So dia berputar macam ni. Sampai sini je saiz dia. Betul? Kalau dia jejak kat sini dah 180. So macam ni pelajar. Okey, sekarang ni untuk negatif 144, jawapannya dia jatuh pada sukuan, dia terletak pada sukuan ke-3. Dan kalau dia nak sudut sepadan dekat sukuan ke-3, macam mana? Sudut sepadannya yang di sini, sebab konsepnya mesti sudut butterfly, sudut rama-rama. Jadi sudutnya dah macam mana? Dapat 36 darjah. Ya. Okey. Jangan buat negatif. Untuk sudut sepadannya jangan buat negatif. Okey, yang ini negatif 223 berada di sukuan ke berapa? Sebelum tu dia mesti bermula pada paksi X positif dan arah jam. So dia sampai sini. Sampai sini kan? Okey, so macam nak cari ni? Pertama, jawapannya dia berada di sukuan kedua, dan yang kedua sudut sepadan ialah 200. So ada kat sini ya. Berapa tu? Sama je konsepnya. Boleh buat 223 tolak 180. Pelajar akan dapat 43 darjah. Okey. Boleh Okey, itu bahagian pertama. Bahagian kedua yang kita nak tengok pada kali ini adalah tentang 6 sudut trigonometri. 6 sudut. Betul ke 6? Okey. Sebenarnya konsep asas trigonometri, konsep asasnya pelajar dah belajar dalam tingkatan 3. Dalam konsep asas trigonometri. Okey. Kalau kat sini A, B, C dan teacher letak theta di situ. So kalau teacher kata teacher nak sin theta, selalunya pelajar guna istilah bahasa Inggeris, kan? Guna istilah opposite. So theta dekat sini, opposite-nya yang bertentangan dengan dia adalah C. Opposite bahagi hypo. Betul? Kalau teacher nak cos theta, so pelajar guna istilah adjacent bahagi hypo. Dan kalau teacher nak tangent theta, pelajar guna istilah opposite bahagi adjacent. Ini sisi bertentangan bahagi hypo, sisi bersebelahan bahagi hypo, dan sisi bertentangan bahagi dengan adjacent. Sebab tu pelajar akan sebut so, ka, tua. Kan? So, ka, tua. Kalau dalam bahasa Melayu, sin. Sin adalah sisi bertentangan bahagi dengan hypo. Cos adalah sisi bersebelahan bahagi dengan hypo. Tua adalah tentang bahagi sebelah tua. Kan? Bahasa Melayu ni. Sin tentang bahagi hypo, cos sebelah bahagi hypo, tangent sama dengan tentang bahagi sebelah. Dia orang selalu sebut, kalau pelajar-pelajar sini selalu hafal macam ni. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Kan? Kalau budak lelaki dia kata saya tak handsome. Kalau saya handsome tentu Tina suka.
Tina ke, Timah ke, Tipah ke, gunalah siapa pun. Itu cara nak menghafal trigonometri. Betul? Okey. Jadinya kelas, sekarang ni kan kita nak buat sedikit test. Berdasarkan gambar raja, sin theta adalah C bahagi A. Betul? Dan cos theta adalah B bahagi A. Seterusnya tangent theta adalah C bahagi B. Okey. Kalaulah teacher kata cuba selesaikan untuk sin theta bahagi dengan cos theta. Sin theta bahagi dengan cos theta. Sin adalah C per A bahagi B per A. So kalau bahagi sin per A darab A per B. Betul? Bahagi bermaksud darab. Kalau pelajar selesaikan, pelajar akan dapati sin theta bahagi dengan cos theta adalah C bahagi B. Jadi sebenarnya sin theta bahagi cos theta sebenarnya adalah tangent theta. Okey. Ini basic dia, sin, cos, tangent. Walau bagaimanapun kita ada 3 sudut tambahan. Jadi yang pertama teacher ambil sec. Sec ni sebenarnya secant. Secant tapi teacher ambil 3 huruf ni je. Sec. Secant theta ni adalah 1 per cos theta. Yang pertama. Yang kedua cosecant. Cosecant ni nanti teacher akan sebut sebagai cosec. Okey. Cosecant ni adalah 1 per sin theta. Dan yang terakhir cotangent. Cotangent nanti ni kita akan sebut sebagai cot sahaja. Dan dia adalah 1 per tangent theta atau 1 per sin theta bahagi cos theta, atau sebenarnya cotangent ni adalah cos theta bahagi sin theta. Dah pening dah. Kena mahirkan. Okey, sekarang ni macam mana nak ingat? Nak ingat sec ni adalah 1 per cos, cosec ni 1 per sin dan cot ni 1 per tangent. So pelajar highlightkan pada huruf ketiga. Setiap trigo tambahan ni huruf ketiganya K kan? K itu sebabnya 1 per cos. Kalau yang ni huruf ketiganya S, 1 per sin S. Dan cot merujuk pada 1 per tangent. Ini yang pelajar kena mahir. Okey, jom kita rujuk pada latihan. Okey, contoh latihan. Okey, baca soalan. Diberi sin theta X cos theta Y. Sin X cos Y. Nyatakan trigonometry function ni dalam sebutan X dan Y. So cot theta bahagi sec theta. Yang pertama cot theta. Cot theta adalah 1 per tangent theta bahagi dengan sec theta. Sec theta adalah S, 1 per sin theta. So ini bermaksud 1 per tangent theta darab dengan sin theta per 1. Setuju tak? Okey, cuma sekarang tangent ni 1 per tangent. Kita kata cot ni dalam erti kata lain adalah cos theta bahagi sin theta. Kan ini. Kat sini sebenarnya adalah cos theta bahagi sin theta darab dengan sin theta bahagi 1. So cos theta Y bahagi dengan sin theta X darab X. So jawapannya apa? Jawapannya Y. Okey, yang kedua sec theta.
Sek theta bahagi cosec theta. Sek theta adalah 1 per cos. Tengok huruf ketiga ni, huruf pertama dia. No, huruf ketiga dia sek 1 per cos theta. So teacher terus ringkaskan. Bahagi cosec bermaksud darab dengan sin theta per 1. Sebab cosec adalah 1 per sin theta. Sila rujuk video sebelum ni yang tadi lah. Jadi 1 per cos. 1 per cos adalah 1 per y darab x. So jawapannya x per y. Sudah. Okey, yang ketiga cosec. Cosec 1 per sin theta bahagi cos. Bahagi cos. Okey, 1 per sin theta bahagi dengan cos. Cos berapa? Berapa dapat? 1 per sin x bahagi dengan cos. Cos adalah y. Sorry, kita buat cos theta lah. So 1 per sin x bahagi, bila bahagi y, maknanya darab 1 per y sebab dia bahagi y. So jawapannya 1 per x y. Betul tak ni? Cosec 1 per sin bahagi cos. Betul Okey, waktu silap. Okey, seterusnya sec. Sec ni 1 per cos theta bahagi tangent. Tangent adalah sin theta bahagi dengan cos theta. So 1 per cos theta darab cos theta bahagi sin theta. So jawapannya adalah dapat 1 per sin theta. 1 per sin adalah 1 per x, merujuk pada maklumat ke atas tadi. Okey, tangent theta. Tangent theta adalah sin theta bahagi dengan cos theta bahagi cosec adalah 1 per s. 1 per sin theta. So sin theta bahagi cos theta. Kalau bahagi bermaksud darab sin theta per 1. So you all dapat berapa? X kuasa 2 per y. Okey, sin theta. Sin theta bahagi dengan tangent theta. Sin theta bahagi dengan tangent theta. Bahagi dengan tangent ni adalah sin theta darab dengan cos theta. So sin theta darab cos theta bahagi sin theta. Potong-potong cos theta adalah y. Boleh faham pelajar? Okey. Okey, kita teruskan lagi soalan yang seterusnya. Yang ni pelajar, tengok soalan ini. Diberi cos theta positif square root 3 per 2. Cos positif. Bila cos positif, dia berada di mana? Tak ada sebarang maklumat kan, dia bagi macam ni je kan. So kita letak pada sukuan pertama. Kenapa pelajar? Okey pelajar, untuk latihan ni kita sambung pada bahagian kedua. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah.